apa kabar semua? Cikgu berharap semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya Cikgu Jenny dan pada hari ini saya akan mengajar mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Dan topik pembelajaran kita pada hari ini ialah sos bagi sajian Timur dan Barat. Jikalau video cikgu ini bermanfaat dan berguna kepada kamu semua, jangan lupa like dan subscribe channel cikgu untuk mendapatkan banyak lagi video-video yang lebih bermanfaat dan menarik. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan standard pembelajaran. Yang pertama, mengklasifikasikan sos dan memberi contoh. Menyatakan kriteria pemilihan sos berdasarkan jenis hidangan. Mengenal pasti bahan dan kaedah menyediakan sos, menerangkan prosedur penyimpanan sos, merancang menu dan memilih resepi berasaskan sos sajian Timur dan Barat, menyediakan mise en place berdasarkan menu yang telah ditentukan, memasak sos bagi sajian Timur dan Barat menggunakan peralatan yang betul, menghias dan menghidang sos menggunakan peranggu meja yang sesuai, menilai hasil sos berdasarkan kriteria yang ditetapkan, dan yang akhir sekali mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan dalam penyediaan makanan. Jadi perkataan sos bukan lagi asing bagi kamu semua. Mungkin ada di antara kamu yang biasa menyediakan sos semasa hidangan utama, kan? Okey. Jadi apakah maksud sos? Okey, sos sebenarnya ialah sejenis cecair berperisa yang dipekatkan dengan menggunakan krim, okey, atau bahan makanan lain untuk membantu meningkatkan rasa serta sebagai pelengkap sesuatu jenis hidangan. Jadi itu adalah maksud sos. Baiklah, tujuan sos digunakan. Okey, jadi kalau kamu lihat skrin ada 4 tujuan sos. Yang pertama ialah melembabkan makanan. Seterusnya, memberi rasa tambahan kepada makanan, meningkatkan rupa makanan, menjadikan hidangan lebih menyelerakan. Melembabkan makanan itu dengan adanya sos, jadi makanan itu akan lebih selesa dimakan, mudah untuk dicernakan. Yang kedua, tadi memberi rasa tambahan dengan adanya cili ataupun pudina, belacan, makanan itu akan menjadi lebih lazat lagi. Meningkatkan rupa dengan adanya sos itu yang kita tuangkan di atas makanan ataupun kita hidang bersama dengan makanan. Jadi hidangan itu akan menjadi lebih menarik lagi. Okay? Dan akhir sekali, of course, akan menjadikan makanan itu lebih sedap lagi. Okay? Ataupun kalau dalam kata Sarawak, lebih nyaman lagi. Okey, komponen utama dalam penghasilan sos. Yang pertama ialah cecair, iaitu terdiri daripada stok putih, stok perang, susu, jus dari buah tomato dan mentega yang dicairkan. Seterusnya, ejen pemekat yang terdiri daripada kanji dan krim, perasa iaitu gula dan garam, dan perisa terdiri daripada vanila dan coklat. Okey, jadi sekarang kita akan bincang tentang sos sajian barat. Sos sajian barat ini dikenali sebagai sos asas ataupun 5 mother sauces. Okey, jadi kita lihat yang pertama sekali ialah bechamel sauce. Okey, jadi bechamel sauce ini terdiri daripada susu tepung dan juga mentega. Okey, so ini adalah rupa untuk bechamel sauce. Dan yang seterusnya ialah velouté sauce. Okey, jadi sos ini adalah stok putih dan roux. Okey, so gambar raja untuk sos ini adalah seperti begitu, kekuning-kuningan. Okey, seterusnya ialah espagnole sauce ataupun demi-glace yang terdiri daripada stok perang dan roux. Okey, so ini adalah gambar raja untuk espagnole sauce. Yang keempat ialah hollandaise sauce yang terdiri daripada mentega cair dan kuning telur. Okey, so gambar raja hollandaise adalah seperti ini. Okey, dan akhir sekali yang kelima ialah sos tomato yang terdiri daripada buah tomato segar
dan ini adalah rupa bentuk sos tomato. Baiklah, seterusnya ialah sos sajian timur. Sos sajian timur dibahagi kepada sos manis dan sos savory. Sos manis terdiri daripada sos gula Melaka, sos serikaya, sos gula hangus, sos custard dan juga sos santan. Sos kacang, sos savory pula terdiri daripada sos kacang, sos cili, sos bijian, sos percik dan juga sos asam jawa. Okey, kriteria pemilihan sos. Jadi kriteria pemilihan sos adalah berdasarkan kepada beberapa hidangan. Okey, ada 4 hidangan sebenarnya. Okey, yang pertama kita lihat dulu adalah hidangan pembuka selera. Sos manis lebih sesuai dihidangkan sekiranya bahan utama terdiri daripada sayur-sayuran. Okey, jadi ini adalah contoh sayuran, okey, iaitu tempura sayur yang dihidang bersama dengan sos kicap yang manis. Okey. Okey, sos pedas pula lebih sesuai dihidangkan sekiranya bahan utama ialah daging, ikan dan kerang-kerangan. Okey, so ini adalah contoh untuk sos pedas, iaitu roti gulung ayam dihidang bersama dengan sos pedas. Okey, seterusnya kita lihat pula hidangan utama, iaitu okey. Jadi sos pedas sesuai dihidangkan bersama dengan daging lembu, ayam, ikan dan kerang-kerangan, dan gambar raja ini saya tunjukkan ayam penyet yang dihidang bersama dengan sambal. Okey, dan seterusnya sos manis juga boleh dihidangkan dengan daging seperti daging itik bersama sos cranberry atau daging kambing bersama dengan sos daun pudina. Okey, jadi gambar raja ini adalah lamb chop with mint sos ataupun daging kambing dengan sos pudina. Okey, seterusnya yang ketiga kita lihat pula hidangan pencuci mulut atau dessert. Okey, jadi sos manis merupakan pilihan utama dan kebiasaan dalam hidangan dessert atau pencuci mulut. Okey, jadi contoh pemilihan sos manis adalah seperti padanan puding karamel bersama sos karamel ataupun puding roti bersama sos vanila. Jadi inilah contoh yang cikgu tunjukkan, iaitu puding karamel dan sosnya dituang di atas puding, iaitu sos karamel. Okey, dan yang keempat, hidangan untuk snack. Snack adalah antara hidangan yang boleh dianggap sebagai hidangan ringan yang sangat sesuai dimakan bersama dengan sos. Jadi pemilihan sos savory sangat sesuai dengan snack yang bahan utamanya berasaskan ikan dan kerang-kerangan seperti keropok lekor. Okey, jadi ini adalah contoh keropok lekor yang dihidangkan bersama dengan sos savory. Bahan dan kaedah penyediaan sos. Dalam penyediaan sos, bahan yang digunakan memainkan peranan utama bagi menghasilkan sos yang berkualiti. Bahan-bahan segar akan membuatkan sos lebih segar lagi, lebih berperisa, dan ia menjadi pelengkap hidangan yang sangat lazat. Okay, terdapat banyak bahan-bahan yang boleh digunakan sebagai penyediaan sos, dan kita lihat, okay, yang pertama ialah sayur-sayuran. Okay, jadi gambar raja ini, okay, kalau kamu tengok, semua sayur-sayuran ini boleh digunakan untuk membuat sos. Jadi sos sayuran terdiri daripada beberapa jenis, iaitu sayuran berdaun, berbatang, berbunga, berubi dan berbuah. Digunakan mentah atau dimasak, contohnya seperti cendawan, tomato dan seledri. Okey, seterusnya ialah ikan dan kerang-kerangan seperti ikan kembung, udang, ketam dan sotong. Dan tulang. Okey, tulang yang selalu digunakan dalam penyediaan sos ialah tulang lembu dan tulang ayam. Seterusnya adalah bahan seperti herba. Antara jenis herba yang boleh digunakan adalah seperti daun lima purut, serai, halia serta kunyit. Okey, jadi ini adalah gambar herba. Kita lihat yang seterusnya ialah minyak. Antara minyak yang digunakan untuk membuat sos adalah minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari dan minyak kacang. Seterusnya adalah cuka. Terdapat pelbagai jenis cuka dalam membuat sos. Kalau dilihat di gambar raja sini ada 3 jenis, iaitu cuka putih, cuka merah dan juga cuka apple. Bahan perisa dalam sos. Bahan perisa kebiasaannya ialah bahan terakhir yang diletakkan di dalam mana-mana hidangan. Begitu juga dengan sos. Jadi bahan perisa akan menambahkan lagi rasa makanan mengikut kesesuaian sos yang disediakan. Garam ialah bahan yang sering digunakan
untuk memberi perisa kepada sos. Dan selain daripada itu, ada lada hitam, jus lemon, cayenne pepper juga digunakan dalam sebagai bahan perasa di dalam sos. Okey, seterusnya kita masuk pula dalam kaedah finishing dalam sos. Yang pertama ialah kaedah reduction. Jadi kaedah reduction ini ialah di mana proses di mana stok dipekatkan dengan merebus atau merenih hingga sebahagian airnya tersejat. Jadi kaedah ini merupakan teknik yang penting semasa membuat sos dan dalam kaedah memasak yang lain bagi menghasilkan produk yang berperisa selepas dipekatkan. Jadi stok yang dikurangkan akan menjadi lebih pekat kerana gelatin yang dihasilkan. Untuk kaedah yang kedua adalah glaze. Jadi glaze ini lebih kurang sama dengan reduction, okey, tapi ia lebih pekat lagi ya. Okey, jadi glaze ialah stok yang dipekatkan sehingga meliputi di bahagian belakang sudu. Ia dipekatkan dengan pengurangan sehingga 3/4 cecair atau lebih pekat atau lebih hingga pekat apabila dimasukkan ke dalam peti sejuk. Jadi glaze digunakan sebagai bahan perasa dalam pembuatan sos dan dalam persediaan daging, ayam, ikan dan sayur-sayuran. Hanya sedikit saja digunakan untuk memasak kerana ianya terlalu pekat. So glaze ini adalah lebih pekat daripada kaedah reduction. Okey, seterusnya pula adalah kaedah straining. Straining ialah proses menghasilkan cecair dan bahan pembejal dengan menggunakan penapis atau kain maslin. Antara alatan yang sering digunakan untuk proses ini adalah chinos, penapis plastik dan kain maslin. Okey, seterusnya yang keempat ialah kaedah Monte-Aubert. Jadi Monte-Aubert ialah proses memperkayakan sos menggunakan mentega. Jadi kaedah ini digunakan untuk menghasilkan sos yang lebih berkrim serta membuatkan sos tampak bersinar. Okey. Jadi selain daripada mentega, krim juga boleh digunakan untuk tujuan meningkatkan rasa krim dan sos. Nah, prosedur penyimpanan sos pula. Jadi, kalau kamu lihat pada skrin ada 3 bahagian yang penting, iaitu keselamatan makanan, penyediaan, masa penyediaan dan juga masa untuk menyimpan. Kita lihat yang pertama iaitu keselamatan makanan. Okey. Jadi, sos yang disimpan di dalam peti sejuk atau peti sejuk beku perlu disimpan dalam balang yang boleh ditutup rapat dan bebas daripada cecair. Okey. Jadi, balang yang basah menyebabkan pertumbuhan kulat di permukaan sos tersebut. Jadi cikgu akan bulatkan basah dan kulat itu, maksudnya kita mesti elakkan balang itu daripada basah untuk mengelakkan pertumbuhan kulat. Okey, yang kedua ialah masa penyediaan. Sos yang telah disimpan dalam peti sejuk atau peti sejuk beku mesti difrostkan terlebih dahulu, sebelum dipanaskan semula. Memasak semula sos dalam keadaan beku tanpa dinyafrost boleh mengakibatkan tindak balas kimia tersebut, okey, dan mencemari sos tersebut. Yang ketiga pula adalah masa untuk menyimpan. Sos yang akan digunakan dalam masa terdekat boleh disimpan dalam bekas plastik yang tertutup. Manakala penyimpanan yang lebih lama seperti sejuk beku memerlukan bekas yang lebih tahan. Okey. Selain itu, sos juga boleh disimpan dalam beg plastik makanan beku. Seterusnya ialah 5 langkah merancang menu hidangan berasaskan sos. Yang pertama ialah merancang menu hidangan sos. Yang kedua, membeli resepi hidangan sos. Yang ketiga, menyenaraikan alatan dan bahan bagi penyediaan hidangan sos. Okey. Dan yang keempat, membuat pengiraan kos hidangan sos. Dan yang kelima ialah menyedia, memasak, menghias dan menghidang hidangan sos mengikut resepi. Okey, jadi itu adalah tentang 5 langkah merancang menu hidangan. Mise en place penyediaan sos. Okey, mise en place penyediaan sos ini adalah di mana kita membuat persediaan untuk masakan sos kita. Okey, jadi pertama sekali, kita kenal pasti resepi dan bahan-bahan yang diperlukan. Baiklah, seterusnya, sediakan bahan-bahan utama bagi penyediaan sos. Kemudian, sediakan stok sekiranya sos menggunakan asas stok. Dan semasa mise en place pula,
pelajar boleh menimbang dan sukat bahan-bahan dengan tepat. Dan dalam mise en place juga, pelajar boleh menyediakan bahan pemekat mengikut resepi. Bahan pemekat ini adalah seperti kanji ataupun tepung. Okey, jadi sekarang kita akan bincang pula tentang sos sajian timur. Okey, jadi sos sajian timur, kalau kamu lihat gambar raja ini, kamu sudah boleh tahu kita akan bincang tentang kuah sate. Okey, jadi bagi sajian timur, sos dijadikan pelengkap hidangan. Kuah kacang dipilih sebagai sajian timur. Biasanya kuah kacang dimakan bersama dengan sate ataupun nasi impit. Okey, jadi kalau tengok gambar raja ini, ada sate dengan nasi impit. Okay. Jadi proses penyediaan kuah kacang adalah mudah dan hal ini menjadikan proses memasak menjadi lebih cepat seiring dengan perancangan yang telah dibuat. Dan bahan mentah untuk kuah kacang juga senang didapati dan harga dia adalah berpatutan. Jadi sebelum memasak, kacang tanah ini perlu disangai sama ada digoreng tanpa minyak ataupun dimasukkan ke dalam ketuhar. Okay. Jadi selepas itu jangan lupa untuk membuat kulit kacang. Okay. Setelah sejuk, barulah kacang tanah dikisar dengan kuantiti air yang mencukupi untuk menggerakkan pengisar. Okay. Dan akhir sekali, penggunaan gula Melaka akan memberi warna yang menarik pada hasil masakan. Jadi bawang besar juga akan dihidangkan bersama. Jadi bawang besar ini kalau biasanya kalau ada yang minat ambil bawang besar, of course makan bersama dengan bawang besar. Kalau tidak, bawang besar ini boleh dijadikan sebagai untuk makanan. Okey. Seterusnya pula kita akan lihat sos yang seterusnya, iaitu sos daripada sajian barat. Jadi kita pilih sos cendawan. Okay. Jadi sos sajian barat, menu sos sajian barat ialah sos cendawan. Pemilihan sos cendawan adalah kerana sos ini sesuai dihidangkan dan kebanyakan hidangan sajian barat seperti chicken chop dan lamb chop. Okay, jadi nama itu biasa kita dengarkan. Okay, kemudian stok ayam perlu disediakan sebelum memasak. Cube ayam juga boleh digunakan bagi menggantikan stok. Cara ini dapat menjimatkan masa memasak. Namun penggunaan stok ayam memberi rasa yang lebih enak berbanding menggunakan cube ayam di pasaran. Jadi kalau kamu mau buat, kamu boleh buat. Tapi kalau kamu mau beli, boleh juga beli. Iaitu ada dua jenis cube yang cikgu biasa gunakan, iaitu cube jenis Maggi ataupun cube jenis Knorr. Dan rasa dia juga bagus. Okay? Sedap lah. Okay, jadi seterusnya kita lihat pula kepada resepi kuah kacang. Okey. Jadi yang pertama sekali kita lihat bahan-bahan resepi kuah kacang. Okey, terdiri daripada 400 gram kacang tanah disangai dan kemudian dikisar, 150 gram bawang besar dihiris, 20 gram cili kering dikisar, 100 ml minyak masak dan 500 ml air, gula dan garam yang secukupnya. Okey. Okey, jadi dia gunakan gula Melaka. Jadi kalau kamu lihat bahan-bahan ini adalah mudah untuk kita dapati di pasaran. Seterusnya pula ialah cara memasak. Yang pertama, masukkan minyak masak ke dalam kuali. Yang kedua, masukkan bawang besar sehingga naik bau. Ketiga, masukkan cili kering dan goreng sehingga naik minyak. Keempat, masukkan kacang tanah dan air. Kelima, apabila sudah mendidih, masukkan gula Melaka dan garam. Dan keenam, hidang dalam sos dish. Jadi kalau kamu lihat, cara masakan dia adalah sangat mudah dan pelajar boleh mencuba sendiri di rumah. Okey, jadi perhatian di sini kita lihat kepada peralatan yang disediakan. Okey, yang pertama ialah 1 landas cincang sayur, 1 pisau, 1 pengisar makanan, 1 cawan penyukat, 1 mangkuk untuk kacang, 1 kuali, 1 sendok dan 1 sos dish. Okey, jadi sudah tamat tentang resepi kuah kacang. Kita lihat pula resepi yang seterusnya, iaitu resepi sos cendawan. Okey, jadi resepi sos cendawan ini adalah resepi daripada sajian barat. Okey, yang pertama kita lihat kepada bahan-bahan. Okey, jadi bahan-bahan adalah terdiri daripada 45 gram mentega, 50 gram bawang besar dipotong dadu, 6 biji cendawan butang dihiris, 30 gram tepung gandum, 200 ml stok ayam, setengah camca serbuk lada hitam dan garam yang secukupnya. Okey, jadi cara memasak pula simple juga.
1. Panaskan mentega sehingga cair. 2. Masukkan bawang besar, masak sehingga layu dan naik bau. Yang ketiga, masukkan tepung gandum dan kacau rata. 4. Masukkan stok ayam, tambahkan serbuk lada hitam dan garam. Masukkan cendawan butang dan akhir sekali hidangkan dalam sos pot. Okey, dan kita lihat pula peralatan yang diperlukan, iaitu 1 periuk, 1 landas cincang, 1 pisau, 1 mangkuk, 1 kuali, 1 sendok kayu dan 4 sos pot. Okey, itu adalah berkaitan dengan sos cendawan. Dan kita lihat yang terakhir sekali adalah sos yoghurt pedas. Okey, jadi sos ini merupakan sos baharu. Okey, maksudnya daripada kreativiti kita menghasilkan satu sos yang barulah, kan? Okey, kita lihat kepada bahan-bahannya. Okey, bahan-bahan terdiri daripada 50 gram mentega, 3 gram yogurt asli, 3 biji bawang besar dicincang, 2 ulas bawang putih dicincang, 2 biji cili merah dicincang, 1 biji cili hijau dicincang, 200 ml susu cair dan garam yang secukupnya. Okey, jadi kalau kamu beli yogurt, ingat yogurt yang kamu beli janganlah beli yogurt yang berperisa strawberry ke oren dan sebagainya, kan? Jadi kamu harus pilih yogurt perisa asli. Okey, seterusnya lihat pula kepada cara memasak. Okey, pertama cairkan mentega dalam kuali, tumiskan bawang merah dan bawang putih sehingga naik bau. Kemudian masukkan cili merah dan cili hijau. Apabila cili telah layu, masukkan susu cair. Biarkan kuah mendidih, masukkan yogurt dan kacau rata. Tambahkan garam dan akhirnya hidangkan di atas ayam atau daging panggang. Hiriskan dengan hirisan kubis atau buah tomato. Okey, so hiasan juga ada di situ. Okey, hirisan kubis dan buah tomato. Okey, jadi kita lihat pula peralatan, iaitu 1 landas cincang, 1 pisau, 1 kuali, 1 sudip dan 1 pinggan hidang. Jadi kelas di sini bagi perhatian tentang keselamatan dan kebersihan. Okey, jadi yang pertama, gunakan kain pemegang periuk atau sarung tangan ketuhar yang kering untuk mengangkat alat masakan. Kedua, segera bersihkan kesan makanan yang tumpah. Ketiga, alat memasak perlu kering sebelum memasukkan makanan. Okey. Jadi, okey. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap pelajar dapat memahami apa yang cikgu sudah sampaikan, dan jikalau ada beberapa fakta yang pelajar kurang jelas, pelajar boleh mengulangi lagi video ini sehingga pelajar memahami tentang tajuk sos sajian timur dan barat. Okey. So, jumpa lagi di video-video yang seterusnya, dan stay safe and stay healthy. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu untuk mendapatkan lagi banyak video-video yang menarik. Okey, sejumpa lagi. Bye.